وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ajaran Sempurna Anak-anak Terpelihara. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng yang menghalang diri daripada melakukan dosa, di samping menjadi faktor pendorong umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, supaya terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Tuntutan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nyata di sini menjadi kewajipan bagi setiap muslim menitik beratkan soal pendidikan rohani dan jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga dalam usaha menjauhkan diri sendiri dan keluarga daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, bererti kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka. Hadirin sekalian Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan tinggi, yang berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terurus bagi mengimarahkan dan memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum ke alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang dinyatakan oleh ulama. Sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka perlulah berilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, maka perlulah dia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan dunia dan akhirat, maka perlulah dia berilmu. Berdasarkan kepada kalam ulama ini, dapat disimpulkan bahawa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan. Hadirin sekalian Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dari perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani dengan berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang diciptakan Allah, terdiri daripada elemen roh dan jasad. Ini bererti proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula daripada dalam kandungan sehinggalah lahir dan menjadi dewasa. Justru itu, bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bercirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami isteri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan gagal menerapkan nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islam. Hakikatnya, pendidikan awal bermula daripada rumah lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapa lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi yang bermaksud, ajarkanlah anak-anak kamu solat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka sebagai didikan sekiranya mereka melalaikan solat apabila mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kedua-dua petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan mesej yang jelas bahawa proses pendidikan anak-anak bermula daripada rumah lagi, di mana ibu bapa yang memainkan peranan penting mencorak hidup mereka selaras dengan cara hidup Islam. Sikap acuh tak acuh kaum ibu bapa dalam soal ini boleh membantukan proses pembentukan keluarga sakinah sekaligus merencatkan pembangunan generasi robbani. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun para guru telah dipekulkan amanah untuk mendidik anak-anak bangsa di sekolah, namun tugasan formal ini mungkin terhad dan terbatas pada waktu dan premis sekolah sahaja. Ini bererti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak ataupun murid menjadi warga yang berilmu, berakhlak, beramal soleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara, memerlukan sokongan dan kerjasama daripada seluruh anggota masyarakat, terutamanya sekali ibu bapa, para dai, pihak berkuasa dan lain-lain lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-menolong untuk membuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintah Allah. Sehubungan dengan itu, saudara-saudara sekalian, hakikatnya kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kerana perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang orang melakukan kejahatan adalah bermanfaat termasuk proses pendidikan. Malah pembudayaan sifat ini antara ciri unggul yang melatangi sebuah negara yang menjadikan status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maksudnya yakni negara yang baik dan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaiknya sejak mereka kecil, supaya apabila besar kelak mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal soleh, bertakwa dan sentiasa taat kepada Allah dan Rasul dan kepada kedua ibu bapanya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan seluruh ahli keluarga merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak bermula daripada kecil sehingga mereka dewasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah. Jalalah kami kenal mu'azzam Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haji, Ibnu al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haji. Allah adimil auna wal hidayah wal taufiq was sihhata was salamata li wali ahli Selangor Tengku Amir Syah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haji bi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aqil umrahuma muslihaini lil muwazzafin والرعية والبلاد وبلغ مقاصدكما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat, melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta pada jalan-jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Ya Allah, serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami pada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu ini yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'i wal mihal bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.